أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nanti barisan Ustaz Masjid Al-Mujahidin Imam bila muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas pemberian nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga hari ini kita masih lagi boleh menghadirkan diri ke rumah Allah untuk mengerjakan merdu subuh berjemaah, dan insya-Allah seminggu syurga nanti kita akan sedikit mengambil ibrah daripada ayat Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sehingga hari ini kita masih lagi membaca Qunut Nazilah. Kalau di KL di Kuala Lumpur, Mufti menggalakkan kita baca setiap waktu. Iaitu kita baca Qunut Nazilah, mendoakan agar Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada rakan-rakan kita di Palestin. Baik hadirin sekalian, kalau kita lihat, kalau tuan-tuan mungkin perasan atau mungkin terbaca sejarah persengketaan di antara Islam dan juga Arab secara umumnya dengan Israel, yang terakhir yang paling besar ialah tahun 1973. Itu merupakan dipanggil perang Yom Kippur atau peperangan 6 hari. Tuan sekalian, yang menyaksikan Mesir berjaya mengambil balik sebenarnya Sinai yang telah pun diambil oleh Israel pada tahun 67. Perang yang agak banyak mengorbankan nyawa, melibatkan 2 negeri yang besar, 2, 4 dan 5, Lebanon, Syria, Jordan dan juga dengan Mesir melawan golongan Israel. Hadirin sekalian, namun ketika itu tidak ada banyak video, tidak ada maklumat yang detail yang sampai kepada kita. Namun hari ini setiap detik tuan-tuan boleh mengikuti perkembangan di sana. Hadirin sekalian, dalam kita melihat perkara ini, ia anggap sebagai satu musibah oleh setengah pihak, namun bagi pihak yang lain ia menganggap ia mungkin nikmat yang Allah sediakan kepada umat Islam untuk mereka boleh berjihad dan mati syahid. Mereka yang mungkin terbunuh dalam pengumuman, dalam penjaga, dalam penindasan yang berlaku juga di pensyahid akhirat, tuan-tuan sekalian. Jadi kita melihat sisi tersebut. Oleh itu hadirin sekalian, apakah isyarat Al-Quran dalam hal ini? Bila kita melihat, kita pun tak boleh bayangkan hidup dalam keadaan tidak ada rumah. Di musim sejuk, hari sejuk tuan sekalian, bulan 12 ada sejuk. Lepas itu pula tak ada rumah dah hancur. Bukan satu rumah, bahkan lebih sejuta atau lebih sejuta orang terkesan dengan hal tersebut. Makanan lagi, air lagi, api lagi. Kita pun tahu kalau dalam Arab mesti sejuk, diperlukan kepada sakhanah ataupun heater sejuk. Maka semua itu berlaku. Kita hari ini pun cuba tak lagi air dekat lebih pun tak ada air pun dah susah lah. Tak ada air 3 hari orang pergi kepala. Bayangkan tidak ada air, tak ada api dan tidak ada makanan yang tidak mencukupi, tuan sekalian. Satu kedahsyatan, dipanggil satu konflik, bukan lagi konflik perang, dan konflik kemanusiaan yang besar. Baiklah, hari itu isu dia, itu muskilah atau musibah yang berlaku. Namun bagaimana kita orang Islam ini, bila kita berdoa, kita membantu. Namun bagaimana Allah sebut tentang hal ini, tuan sekalian, dalam memberikan satu kekuatan. Ada kadang-kadang orang kata, kenapa Allah tak tolong? Itu berlaku ada. Allah tak tolong ke kan? Ghazah dengan merupakan bumi yang mulia, yang hampir dengan Al-Aqsa ataupun Jerusalem. Kenapa dibiarkan? Itu bahasa yang mungkin timbul.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini itu yang kita akan tengok. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quranul Karim kita ada banyak surah yang begitu banyak. Setiap surah itu dia boleh memberikan kita intipati yang besar melihat kepada kita punya pandangan kita. Hari ini kita lihat sebuah surah yang namanya surah Yusuf. Kita pun baca surah Yusuf yang berada di ujung juzuk yang ke-12 sampailah kepada hampir pertengahan juzuk yang ke-13 surah Yusuf, yang mana dalam Al-Quran Karim ini Allah menceritakan kisah Yusuf itu hanya dalam surah itu sahaja. Tidak seperti Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh yang Allah sebutkan dalam kebanyakan ataupun dalam beberapa surah. Kisah Nabi Yusuf Allah sebut satu surah sahaja dan direct, macam cerita ataupun filem. Dia bukan drama ni bersiri, tak, direct, itu saya habis cerita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita baca banyaklah dia punya intipati atau maklumat. Cuma kita nak tengok dari sudut ujian ataupun dari sudut bahasanya kepayahan hidup yang dihadapi manusia. Payah di Gaza, tak boleh makan, sikit air, tak ada rumah, sejuk, payah hidup. Dahsyat betul lah, itu bahasa mulut kita lah. Dan hati itu terdetik, apa sebab akan kata macam tu, boleh ada pertahan lah. Tak mati lah, yang mati, yang meninggal. Namun apa sebab Allah beri macam tu? Bukankah mereka orang yang mempertahankan dunia yang mulia dan sebagainya? Tuan-tuan sekalian, kita baca surah Yusuf pelan-pelan. Baca kita tengok poin-poin tertentu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca surah Yusuf ini, dia starting itu memang cantik. Inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Wahai ayah, kata Nabi Yusuf alaihi salam, wahai ayah, wahai abah, ya abati inni ra'aytu, wahai ayah, aku lihat 11 planet, 11 bintang bersujud kepada aku, dan juga bulan dan juga matahari bersujud kepada aku. Apa yang dikatakan Nabi Yaqub kata apa? Itu macam benda yang bagus kan? Apa kata Nabi Yaqub? Ya bunayya la taqsus ya ka'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Starting dia terus, dia panggil bahasa cerita terus kepada satu gambaran yang agak mengancam. Apa kata Nabi Yaqub? Nabi Yaqub tak tafsir mengenai ini. Nabi Yaqub tak takwil mimpi. Dia kata, wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudaramu yang lain. Pada starting filem kita je tu kan, starting dia trailer sikit. Macam tu lah, nak tarik perhatian kan. Juga Quran Karim juga macam tu. Tapi bila starting kisah Nabi Yusuf ni menggambarkan benda yang akan mengancam dia. Kata ahli tafsir, hidup Nabi Yusuf alaihi salam, ujian yang kena pada dia bermula dengan kematian ibu dia ketika kecil lagi. Ibu dia meninggal dunia, itu isteri Nabi Yaqub pada isterinya. Isteri yang melahirkan anak orang itu yang merupakan asal usul kepada golongan Bani Israel ataupun Yahudi. Ibu dia meninggal ketika itulah bermula hidupnya yang agak bahasa kita sengsara. Tuan-tuan sekalian, ayat situ itu cerita bagaimana saudara dia itu, saudara-saudara dia, adik-adik dia, bukan sepupu, bukan adik ipar, bukan adik-adik sendiri, bermakan untuk kita ni, apa kita ni, Nabi Yaqub ni suka sangat, sayang sangat Yusuf kepada kita. Ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abadana fi dhalalin mubin. Itu kata adik dia. Nabi Yusuf nampak sangat disayangi oleh abah kita ni. Sungguhnya abah kita ni memang betul-betul kita nampak kita ni hebat lah, tuan sekalian. Jadi starting dah negatif. Hadirin sekalian, apa yang berlaku? Kita pun tengok hadirin sekalian apa yang berlaku lepas itu. Di mana Nabi Yusuf telah pun dibawa pergi ke padang pasir, dibiarkan, bahkan dicampakkan ke dalam jub dia ialah pelita.
oleh saudara-saudara dia sambil dikatakan udah makan Musa. Bila Yazid jumpa abang dia balik, ayah dia ramah Yusuf yang telah dimakan Musa. Makan segala Musa makan serigala. Yazid apa? Ya aku lulus itu serigala. Apa yang berlaku lepas itu habis cerita tentang adik-adiknya. Apa yang berlaku, datanglah satu kafilah yang nak ambil air, nampak ada budak Nabi Yusuf dalam telaga itu. Dia pun ambil. Dia ambil, tapi dah pun budak kan. Zaman dulu bukan ada budak pun. Dan orang ini lagi hamba kita ni. Maka dia pun juallah Nabi Yusuf itu ke pasar. وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانَ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dia jual Nabi Yusuf, jual di pasar hamba. Dan Allah sebut kalimah itu dengan clear. Darahim ma'dudah ataupun samanan bakhsin, harga yang murah. Allah sebut. Kenapa Allah sebut harga? Allah nak menggambarkan dia dan kehidupan yang kasar, yang tak susah, di mana dia telah dicampak oleh saudara dia. Kemudian dijual pula oleh orang dengan harga yang murah. Bahkan Allah kata lagi, wa kana minas zahidin, yang nak beli pun nak beli. Allah sangat mahal nak beli. Dah murah tu, kita nak beli lah. Sampai tahap itu tuan-tuan sekalian. Tapi itu bukan kehinaan, itu benda biasa zaman itu. Jadi hamba kan. Cuma nak katakan tak belilah dari semua. Murah pun tak nak beli. Namun dibeli juga lah. Dia beli akhirnya sampailah hidup Nabi Yusuf ke Istana Aziz. Zaman itu Mesir ditakdir oleh Aziz, bukan Fir'aun. Kemudian pula dia diuji pula. Jadi pendek cerita nak macam-macam. Itu bukan kita punya fokus. Fokus kita ialah bagaimana kasarnya hidup Nabi Yusuf. Kasar. Ibu dia meninggal, adik-adik dia bukan Mesir, buat muslihat, membuang dia, diambil oleh kafilah, dijual dengan harga yang murah dan sampai ke rumah ataupun ke Istana Aziz, raja. Namun mula bagaimana dibesarkan di rumah itu, tapi akhirnya diuji dengan ujian yang menjalar maruah dia. Di mana isteri Aziz, isteri Raja kita telah menggoda dia. Cerita yang cuma orang tahu. Kenapa Allah membuat ujian sedemikian? Tuan-tuan sekalian, ujian ini banyak. Namun ujian yang paling mencapai orang bermaruah ialah ujian paling maruah. Orang kata, kalau mendengar kamu dicuri di masjid, dia boleh kata lagi mana bukti. Dia boleh kata lagi mana ada bukti, cek akaun saya, cek mana dia curi, tak ada. Relax. Tapi bila dia sebut maruah, kita dengar kalau ada skandal, dia jadi marah. Itu bagian tinggi maruah manusia. Bapak tu hanya main. Dia masuk diri semua. Dia macam malah. Itu kalau orang yang ada maruah lah. Tak ada maruah, okey. Orang yang bermaruah, bila kata tentang hubungan antara manusia, hubungan laki perempuan yang haram, dia terasa. Itulah ujian yang Allah berikan Nabi Yusuf AS. Akhirnya masuk penjara tuan-tuan sekalian. Jadi itu hidup dia. Kita tengok dia punya hidup dia. Terbuang daripada ayah dan ibu dia meninggal. Terbuang daripada ayah dia. Adik-adik pula halam ataupun buat muslihat buang dia. Diangkat, diambil oleh pedagang, kemudian dijual dengan harga murah sampai ke istana yang jauh dari negeri dia. Dan dibesarkan dan kemudian telah digoda dengan isteri Aziz, isteri pemimpin. Hadirin sekalian. Jadi kalau lah kita tengok dia punya sampai cerita itu, tuan-tuan jaga apa itu? Ya Allah, itu kita tak ada langsung. Kalau dia kata ada usaha dia panggil pancaubah ataupun mihnah. Kita okey lagi tuan sekalian. Apa ujian kita, apa kita punya kerja kita bayar sikit lah. Okey lah. Still kita boleh gelar-gelar dengan keluarga, dengan cucu, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan. Still okey lagi. Sikit-sikit ujian. Barang ni okey lah. Kurang gimana? Dan semua tu ada di cara ni. Namun Nabi Yusuf tak ada dari ujian ni ataupun kepayahan ni. Tuan-tuan sekalian, ulama tafsir dia kata sampai kepada peristiwa itu, tuan-tuan sekalian, tidak kedengaran buat Allah tak merekam pun satu ayat Nabi Yusuf yang awal anak mendengar kenapa lah macam ni. Tak ada. Nanti yang mahal tak ada nonton. Tak sebut, tak lupa, tak kira.
Seolah-olah peristiwa itu berlaku, Nabi Yusuf ikut sahaja orang yang didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak relax Allah alam, tapi yang penting dia tak sebut pun sebarang kalimah mengatakan kenapa aku macam ni. Bukankah abahku Nabi? Bukankah atuk aku Nabi Ibrahim AS? Bukankah aku orang mulia? Ayahku Yaqub AS, atuk aku yang Ishaq AS, munyaku Ibrahim AS, anak orang yang mulia, atuk dia mulia, moyang dia mulia. Kalau kita nak ngaji sebenarnya jangan susah. Contohlah, bapak aku aja contoh. Bahkan kita pun tahu Nabi yang lebih tinggi dengan Nabi mengaji. Ngaji itu special. Nabi yang sangat mulia, Allah pilih. Tak terdetik pun kalimah, kenapa aku macam ni? Itu Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan sekalian, bila dalam penjara, tuan-tuan sekalian, di dalam penjara kita berjumpa dengan dua rakan, iaitu rakan penjara, dia punya roommate lah, tuan sekalian. Maka kata Nabi Yusuf, qala ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun am illahul wahidul qahhar. Kalimat ini, wahai kawan penjaga, dia cerita dia buat. Maka yang Nabi Yusuf ni Islam lah, tempat Tuhan yang satu. Kita pun tahu semua Nabi-Nabi ini Islam, dia iman yang akidahnya satu, iaitu Tuhan yang satu. Dalam penjara itu bila burak-burak kata Nabi Yusuf, wahai sahabatku, sahabat penjaraku, mana yang bagus? Tuhan yang banyak, sembahan yang banyak, kau sembah ni, ataupun menyembah Tuhan yang kalimah Nabi Yusuf. Arbabun mutafarriquna khair amillahul wahidul qahhar, ataupun Tuhan yang satu qahhar. Apa qahhar maksudnya? Tapi Tuhan itu Tuhan yang menggagahkan. Dia tak kata Tuhan itu alim, halim, rahim, rauf, tak ada nama-nama yang lembut. Nama-nama baik, ghafur, pengampun, rahim, pengasih, latif, Tuhan yang lembut, Tuhan yang penyantun. Tak. Kata Nabi Yusuf, qahhar. Apa dia? Tuhan itu kan Tuhan yang menggagahkan. Dia nak buat, dia buat. Kenapa? Kerana hidup Nabi Yusuf daripada kecil dia macam tu. Kenapa pula? Susah. Dia buang keluarga, hidup pula dipilih sebagai hamba, masuk pula dalam istana, digodol, diuji matanya, akhirnya dipenjara. Kenapa macam kengah sikit? Tak ada kita lagi hidup ada mak ayah, rumah selesa. Kalau kampung habis selesa, mak ayah ada balik, ada sekolah, makanya itu hidup yang dibagikan rumah, alhamdulillah selesa. Tapi Nabi Yusuf tak. Dia merasa dia tahu dia pun Tuhan. Dia yakin katakan dia rasa Tuhan tu qahhar. Hidup dia rasa tak banyak cakap. Dia tahu dia boleh kata Tuhan tu qahhar. Apa dia? Allah tu buat. Walaupun kita tak nak, Allah tu buat. Tuan-tuan sekalian, itu yang berlaku pada setiap manusia yang bila menghadapi saat-saat yang kita tak nak. Allah, kita berani macam ni dah ni, dari lagu ni. Allah tu qahhar. Apa dia Allah buat? Macam Allah mengatakan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun. Sekalian pakai ayat ini, Allah kata apa? Semuanya orang kafir itu, dia akan menginfakkan, menghabiskan dia punya harta dia. Untuk apa? Liyasuddu 'an sabilillah. Kemudian apa? Untuk menghalang kamu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasayunfiqunaha, mereka akan spend sebanyak-banyaknya. Summa takunu 'alaihim hasrah. Lepas tu rugi. Boleh pula spend rugi. Tuan-tuan sekalian, kita bagi sikit kisah Israel ini tuan-tuan sekalian. Israel yang bukan Bani Israel, yang kerajaan-kerajaannya. Kita weekly, kerajaan Israel ini ada kaitan dengan Yahudi, namun kebanyakannya adalah Zionis, sehidup. Ramai yang baik, tak fair, tak kena hukum Yahudi semua jahat. Ramai yang baik, maksudnya Yahudi adalah agama, sehidup di pahaman ataupun ideologi yang batil. Maka kalau kita baca sedikit sejarah kerajaan Israel,
yang bermula tahun 88 itu, yang akhirnya yang awalnya berperang dengan Turki Utsmania dengan bantuan orang British. Awal-awal sebelum ditemukan British memiliki Utsmania. Perang itu untuk apa? Untuk melemahkan cengkaman Utsmania kepada Jerusalem ataupun Al-Aqsa. Dan dalam perang dunia pertama, apa itu jatuhlah Utsmania. Perang dunia kedua terus terpatut berlapan declare negara ketubuhnya Israel. Baik sekalian. Selepas itu kita lihat bagaimana siri perangan Israel dengan orang Arab. Kenapa mereka tadi mengatakan ada sesuatu itu okey. Namun antara perkara pertama yang dibuat oleh Israel sebelum ada di tanah ataupun negara ialah memperkukuhkan dipanggil teknologi persenjataannya. Dia punya teknologi senjata dia begitu advance ketika itu dan seterusnya dia buat pada kilang-kilang senjata sehingga menjadi senjata dibuat dan diekspor pergi ke Eropah dan sebagainya. Itu merupakan tempat oleh itu Israel merasakan kuat bahawa kami ada teknologi senjata. Itulah kapitalis. Kita sedia maklum. Sistem kapitalis ini sistem ekonomi kita ini siapa yang ada duit dan ada teknologi dia akan peganglah, dia akan boleh kontrol dan pakai. Namun sekalian dia spend, kalau kita tengok dia punya ekonomi, dia punya budget, dia spend untuk senjata itu hampir kepada 10% GDP yang dia punya KDNK. Maknanya kalau negara itu income dia 100 bilion contoh saja, 10 bilion 10% adalah untuk persenjataan agak besar. Mana untuk kita buat R&D, research and development, nak buat senjata lebih canggih, nak perlu orang senang. Itu ada antara motivasi keberanian dengan Israel. Namun tahun 73 menggambarkan itu tidak berlaku. Ternyata yang penting ketika perang adalah keberanian dan semangat jihad. Orang Islam membuktikan mereka menang tahun 73. Tahun 67 dia ambil Menanjung Sinai daripada Mesir. Ketika itu Mesir presidennya ialah Jamal Abdel Nasser. Seminggu sebelum peristiwa di ketika bulan Jun 67 itu, Jamal Abdel Nasser dia macam menganjuk, dia ajung-ajung kepada orang Israel ketika ada satu pertemuan. Ketika itu dia punya presiden sedang sambut Israel, dia punya PM dia kata kami akan serang Mesir. Apa kata Jamal Abdel Nasser? Ahlan wa sahlan. Orang bahasa ni macam pelanggar orang kan. Ternyata lepas seminggu bisa lumpuh Mesir. 400 punya pesawat habis kedebur, maknanya dia punya airbase habis dan sebagainya. Lepas itu tahun 70-an Jamal Abdel Nasser meninggal dunia. Presiden tak tahu sakit ke tension ke kalah kan, diganti oleh Anwar Sadat. Anwar Sadat tahun dalam 3 tahun menjadi presiden terus membuat perencanaan dan juga mengambil alih dalam perang dipanggil Sintah Oktober atau perang 10 Ramadan. Dia menanglah seminggu sahaja dapat ambil alih Mesir. Cerita yang Sinai, cerita yang agak panjanglah tuan sekalian. Tapi poin kita ialah Israel dia telah spend begitu banyak duit untuk dipanggil persenjataan dia, weapon dia. Namun tetap kalah ketika ini. Lepas itu dia makin menambahkan dia punya expenses ataupun pembelanjaan dia untuk mencantikkan senjatanya. Hadirin sekalian, dalam perang kali ini, perang ini dipanggil Tufan Al-Aqsa. Memang perang didesain oleh orang-orang Islam Hamas. Kami yang desain oleh Tufan Al-Aqsa. Perang laku tuan sekalian. Alhamdulillah 2 hari lepas Israel mengumumkan kami akan mundur. Bahasa itu mundur untuk merancang taktik baru. Biasalah tuan sekalian. Dah kalah macam tuan kan. Macam belaya tuan sekalian. Kalah. Kami tak kalah. Cuma tak main undi. Biasa itu bahasa itu. Kami tak kalah. Cuma undi tak ramai. Tak apalah. Okey. Perang tu kali ini 2 hari lepas dia mundur dan dia setuju untuk bertukar dengan tawanan. Hamas punya bahasa boleh semua dengan semua. Maknanya semua tawanan Israel yang dipulangkan dan pulangkan semua tawanan Palestin 6,000 orang yang dijaga. Itu di antara permintaan besar oleh Hamas lah. So kita nampak kali ini, perang kali ini agak special. Kalau sekalian orang Islam yang menurut dia harganya mahal. Harganya mahal apa dia? 10,000 dah mati. Itu harga dia. Itu nombor atau sekalian.
Dalam perangan inilah asam garam dalam perjuangan mana boleh kita nak lawan golongan yang tak faham bahasa, golongan yang orang kata wallahu alaihim, kita baca ayat ini maghdubi alaihim, golongan yang Allah murkai. Siapa dia? Golongan inilah. Saya kenapa dimurkai? Fabima naqdihim mitsaqahum, kenapa Allah murka golongan Yahudi ini? Naqdihim mitsaqahum, apa dia? Dia melanggar perjanjian. Bukan dengan kita, dengan Tuhan tentang sebenarnya. Waktu Hamas dia punya kalimah default. Dia kata kami tak kaya hang. Nak tukar, tak ada kita nak terus kami nak berdagang, kami nak stay bagi daulat munfasilah, negara yang berkecuali, yang tak ada kena-kena. Hang sana, aku sini. Badiran golongan Nabi bukan. Memang Nabi golongan sebenarnya. Dunia ini. Maka hadirin sekalian, naqdihim mitsaqahum, golongan yang memecahkan atau memutuskan perjanjian, wa kufrihim bi ayatillah, kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, lagi wa qatlihimul anbiya, bunuh nabi. Apa yang membuatnya golongan itu? Boleh melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, kufur dengan ayat Allah, dan juga membunuh para nabi, dan juga maka kata wa qatlihim qulubuna ghulf, itu yang dibicarakan. Dan mereka mengaku kami ini dah tutup hati kami dah, nak masuk dalam agama. Oh, benar. Nah, buat-buat ni. Ada satu buku. Buku ini bertajuk Kisah Sultan Tarikh. Kisah-kisah daripada tarikh, daripada sejarah Islam yang dikarang oleh Al-Imam Sayyid Muntawi, orang Mesir. Dalam buku itu lepas dia tengok saya berseluruh mana dia kurang tahu-tahunya. Dia kata kita semua tahu bahawa Hitler atau Hitler Jerman dulu kan Nazi bunuh ramai Yahudi. Kisah itu dalam divilen dengan Holocaust. Ini Holocaust lah, maknanya pemantaian yang dahsyat kepada golongan Yahudi di Poland, di Auschwitz, tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk menyeksa kem-kem tahanan, concentration camp. Tuan-tuan sekalian, ketika saya Muntawi dia kata ni dibuat, ni seluruh dengan serius ni tuan, dia tak serius ni, di seluruh dia gurau punya kata nanti di alam barzakh semua orang marah kepada Adolf Hitler. Ada cerita orang yang mati pun tuan, semua marah Adolf Hitler, hang ni kenapa lah. Jadi mungkin orang menyangka yang dimarahi atau dikutuk sebab dia bunuh Yahudi. Buta dia bunuh kan. Rupanya bukan. Tak apa sebab tu. Rupanya dia kata tu, kenapa tak bunuh habis? Bukan bunuh Yahudi. Kenapa hang tak bunuh habis? Kenapa pula pokok ni kena bunuh habis? Susah nanti. Kata Hitler dalam sebuah catatan dia. Hitler ada catatan yang bersurat. Dia akan mati dua pendapat lah. Ditembak dan boleh racun Allah Malam. Ditembak sendiri. Dia kena kalahkan. Ditembak di sini Allah Malam. Dalam catatan dia tulis dalam bahasa Jerman. Dia katakan, aku meninggalkan sisa-sisa golongan Yahudi ini untuk orang akan datang merasakan perangai mereka. Kan kita rasa lah kan? Okay. Mana sama-sama juga kita benda ni. Baik, minta kita berusaha khusus. Nabi Yusuf sampai di penjara, maksudnya dia cakap dengan kawan-kawan dia, Allah tu wahidul qahhar. Allah tu Tuhan yang amat menggagahinya. Tak boleh kawalkan kehendak Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, pendek cerita pendek, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yusuf daripada penjara dan dia dilantik sebagai bendahari. Apa katanya? Qala ja'alni ala khazanil ard inni hafizun alim. Kata wahai pemimpin, wahai raja, jadikan aku sebagai penjaga perbendaharaan negara. Aku hafiz, penjaga. Aku tahu nak jaga. Wa'alim, dan juga ahli ilmu. Tuan sekalian, tengok dalam tempoh dia hidup dalam keadaan sedemikian, berpindah ganda, kena jual, difitnah, dalam penjara, namun Allah ada kelembutan Allah beri pada dia. Apa dia? Dia boleh dapat ilmu menguruskan perbendaharaan negara. Boleh kita belanja MBA, pergi ke London, ambil LSE, London School of Economics, pun tak ada kita juga. Still bankrupt juga. Still Datuk Ekonomi kita. Contoh saja. Nabi Yusuf hidup dia macam tu. Namun Allah
Allah berikan nikmat lain, Allah gantikan dengan satu ilmu yang kemudian kawal negara. Kita yang makan, tapi yang mualah ini maksudnya. Ini mualah ini. Dalam tempoh sukar hidup yang begitu banyak ujian dan sebagainya itu, bila dia keluar, jadi pemimpin, jadi bagi menteri keuangan sektor. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Dia kata apa? Allah Ta'ala ini dalam hidup dan dulu, hidup yang telah pun dibuang daripada saudara dia, hidup dalam keadaan telah pun dimasuk dalam lubang, kemudian dijual pada harga yang murah, masuk pula istana, difitnah dan sebagainya itu. Dia kata apa? Waqad ahsana bi. Allah Ta'ala ini telah pun memperbaiki dengan aku. Oh, itu dia punya bahasa. Kok kita ada 3 serangkai, kecil mandi ada, jantung ada, pembinjam ada. Apa kita punya perasaan? Allah tak tahu lah, saya lebih baik lah. Saya berasa saja nak makan macam mana boleh kena desa kan. Namun tak keluar pun kalimat sedemikian. Nabi Yusuf kata apa? Waqad ahsana bi. Allah Ta'ala ni baik betul lagi aku. Iz akhrajani min Allah, mengeluarkan aku daripada penjara. Yang keduanya bimbang di nazar syaitan, yang mana aku dengan dalam telah dipisahkan dengan kejahatan syaitan. Jangan kalimat dia tak kata pun lagu lah, dia pun pakai nak buang pun dia tak tutup pun saudara dia. Cuma dia kata syaitan yang telah pun menghasut mereka. Kok kalimat ni baik tak buat kalimat macam tu. Dia tak kata pun dalam dengki, pakatlah, jahat, dan pun jahat itu ini tak betul sekali. Dia kata Allah ni banyak betul dengan aku, keluarkan daripada penjara, lepas mana aku ni berpisah dengan saudaraku sebabkan syaitan. Tak kata sebab saya dia, tak kata daripada dia makan, tak, syaitan ni yang buat jahat ni. Dan sekian, apa yang diucapkan dalam itu, Inna Rabbi latiful lima yasha. Allah Tuhan aku tu latif, kalimahnya latif. Dia tak kata, Tuhan aku ni memang betul-betul jambal. Tak. Dia kata latiful lima yasha. Tuhan aku ni memang latif. Aku latif kan? Latif ni dia lembut. Dalam lembut itu ada di mana-mana. Orang tu sakit maksudnya, tapi dalam tu ada latif Allah Ta'ala. Allah bersalika, Allah berikan dia sabar, Allah berikan dia berbagai-bagai. Nabi Yusuf AS hidup dia kasar, berpindah, berdengung, tu fitnah, penjara. Tuan-tuan, saya yakin kita semua tak nak penjara. Saya yakin tuan-tuan, saya Alhamdulillah sangat enak tak nak penjara ini. Tapi hadirin sekalian, kalau kita baca kisah para ulama, apa yang pernah kena penjara? Itu masalah itu. Okay. Selama kita biasa keluar, suruh keluar, bukan sebab tak boleh setkan kesalahan ini adalah sebab nyatakan kebenaran. Hadirin sekalian, kita tak pernah kena penjara, tak pernah kena penjara kita ni. Tapi Nabi Yusuf ni penjara. Nama kalimah dia, Inna Rabbi latiful lima yasha. Tuhan aku tu amat lembut dan dia amat lembut dengan apa yang diberikan. Apa dia poin dia maksudnya? Apa yang Allah beri tuan, nampak kasih mata kita, teruk Gaza hancur, tak boleh tinggal lagi, dah hancur, tak ada air, tak ada api, ikan tahanan, musim suyu Allah turun. Tapi Inna Rabbi latiful lima yasha. Tuhan aku itu amat lembut dalam pemberiannya. Ramai manusia yang telah menghadapi pemberian Allah Ta'ala walaupun dalam kesempitan dan kesakitan. Hadirin sekalian, tapi apa dia punya hasil? Jadi kita das cerita das. Kita banyak tapi kita ambil sikit je. Ada sebuah kisah sekalian, ini Syekh kami ceritalah. Orang ni dulu sekalian, hari ini kita dah berubah dia punya mazhab hidup. Bukan kita tu umum lah. Orang menganggap kebahagiaan dengan harta dan makan dan juga macam-macam lah. Orang dulu hati mereka lebih saling lebih bersih. Mereka menganggap hidup dia amat bahagia dengan kebahagiaan. Jadi mereka tak kisah pun semua tu. Yang penting kita boleh bahagia. Itu yang bersalin lebih selamat lah.
members ada beberapa kawan-kawan lah, orang Islam. Kawan seorang ni hidup dia senyum. Pagi senyum, petang senyum, malam senyum, susah senyum, semua senyum je. Relax, tenang. Nikmat itu nikmat yang besar sebenarnya. Dari segi kesihatan, mana mental sihat lah, bukan mental tak rosak, okey, mental kan, sihat semua. Tapi senyum, susah senyum, payah senyum, berat senyum. Member lain semua jealous. Kemana kita tension tu ni? Kita ni ada amanah ni, berat amanah tension ni, tertekan ni. Hang dia senyum. Satu hari dia tanya, ni orang kita sekarang kita akan tanya dia, oh berjaya, tu dah orang besar, katanya pula itu orang dah menanti ni lah. Orang tu dia dulu mencari bagian yang sebenar. Macam mana kamu dulu sedih? Oh semua sedih, semua ada kesakitan, ada masalah, kamu senyum. Dia tak cerita. Dia cuma tak apa nanti aku ajar satu message dia kata. Member ni yang senyum ni, yang bahagia lah, yang bahagia ni. Bukan yang senyum, dia relax, bahagia, tenang. Dia pun hantar satu hadiah kepada kawan yang tanya tu. Dan tanyakan apa rahsia kebahagiaan, apa rahsia senyum tu. Dia senyum tu senyum bahagia, bukan senyum perlihatkan senyum bahagia. Senyum ikhlas, betul-betul bahagia. Dia hantar satu hadiah. Dia kata nanti aku akan kasih kamu 100 dirham. Kasih. Maka dia pun hantarkan kepada kawan dia tanya. Kawan dia terima. Kawan dia buka lah, bincang tu. Dia kira, oh ada, tak cukup 100, ada 109. Okay. Lepas tu esok tu member dah hantar lagi. Dia kata aku akan hantarkan beberapa kali lah, 100. Sampai rumah dia bincang dia pun kira, tak cukup 109. Maka nampak hari ketiga dia bawa semua bincang jumpa dengan orang ni. Kata nak kasih 100, kamu bagi 109 je. Oh lah. Kata 100, 109 je bagi. Kawan dia senyum juga. Memang senyum ke dia? Senyum, dia faham. Dia kata macam ni. Asalnya dia kata, kamu tak ada apa pun, aku tak janji apa pun. Cuma asalnya Allah takdirkan aku janji pada kamu nak bagi kamu 100. Okay? Kamu dapat bincang 3 kali. Dan kamu kira setiap bincang itu 99. Betul tak? Betul. Cukup tak? Tak cukup. 1 tak cukup. Setiap hari kurang 3 lah. 1 hari kamu kurang 1, kedua kurang 1, 3 kurang 1. Dia kata apa? Ini penyakit kamu. Kamu melihat yang 1 tak cukup. Kamu tak tengok yang 99 yang kamu tak layak, tapi kamu dapat. Itu dia ubat memang. Dia tarik dia tu. Sentak sikit lah. Hang tengok yang 1 tak ada, tapi kamu tengok yang 9 ni, yang banyak yang kamu bukan kemudian kamu dapat hadiah ni, tak tengok. 1 tu kamu jauh jalan, yang banyak ni ada poin tu. Dan kiaskanlah, kamu tengok yang susah kamu pada kerja kamu, tapi Allah beri macam-macam ni, kesihatan ni, anak Allah ni, tak tengok. Jadi bila aku melihat yang semua itu, bagian tak ada masalah pun, segala masalah ubat. Mungkin inilah ubat setiap insan sedemikian. Nabi Yusuf pun tengok itu, walaupun susah, tapi ada nikmat lain yang Allah beri pada dia. Inna Rabbi yu'ti kulli ma yasha, innahu huwal hakimul alim. Kata Yusuf, dia Tuhan yang hakim, maha bijaksana, maha alim. Yang penting untuk sekalian adalah panggil istislam, menyerah. Kerana ada ibu musuh, menyerah kepada takdir Allah. Jangan lawan. Allah takdir kita macam ni, yes, kita akan betul. Tapi cari dana untuk kita pun, dia bagi bukan kita. Allah suruh kita semayang, betul. Cari dana nak pergi semayang, macam tu. Allah takdir tak ada air, ada air kan. Cari dana untuk gantikan tayang, pergi beli air. Itu diperlukan yang telah pun
ada Nabi Yusuf AS, hingga Allah menjadi latif. Akhirnya dia kata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadis. Allah beri kepada dia ilmu kerajaan dan juga ilmu untuk mentakwil khabar-khabar yang berlalu. Dua benda maksudnya dia cerita. Tak diungkit pun cerita aku susah ya Allah, masuk penjara, kena fitnah tak. Benda itulah yang kita ambil maksudnya. Berkemungkinan kita dah buat rakan-rakan kita yang pernah berada dalam ujian dan musibah. Kalau kita dihancurkan tsunami itu bukan. Masa kena tsunami itu kehidupan. Atau mungkin di sini saya dengar banyak lagi. Kita pun bayangkan ya Allah, terhubungnya dulu mana hancur, hilang. Kita boleh mungkin dia hancur tengok kan, dan kesan-kesan jemputlah orang-orang yang berpengalaman, hilang keluarga, hilang anak, hilang bini. Kita boleh rasa ya Allah perintah hidup. Nak bangun balik, kerana kosong, kering pun tak makan pun rata. Cukup 5 tahun, semua selesai. Dibangunkan balik, dapat otonomi. Allah akan itu mahal maksudnya. Jadi kita faham akan Allah punya hikmah dan latif. Maka kita berdoakanlah agar kita juga mampu jadi seperti mereka. Ujilah apa maksudnya. Tapi kalau kita faham akan latif dan kelembutan Allah dalam setiap hidup kita, insya-Allah Taala kita boleh nanti senyum kita nanti yang mana senyum dia. Dan pula jangan tengok yang kecil usaha, tengok yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ujung-ujung hayat sakit tu besok sakit ni, sakit tu, kuang ni. Jangan tengok tu, tengok yang sebelum tu. Allah 60 tahun nikmat, 65 tahun nikmat, 70 tahun nikmat. Dia Allah tarik perlahan. Bukan tarik lagi. Mata dah bangun tu perlahan. Bukan tarik dengan mata tak. Allah tarik perlahan. Macam seolah-olah orang kata SOP dia perlahan hilang. Pun boleh berhenti Masyaallah. Kedua kelembutan Allah pada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan baca Quran dan setiap melihat merenung akan menambahkan lagi kekhawatiran dan redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itulah yang paling mahal. Allah kata yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari kiamat tak ada manfaat dah. Anak ke harta ke tak ada manfaat, melainkan yang datang dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang bersih, insyaAllah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Saya maaf kepada kesalahan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum.